Bertemu lagi dengan Cikgu Santai. Pada malam ini Cikgu Santai atau Cikgu Gani akan kongsikan satu tajuk. Tajuk yang mungkin kita dah faham, tajuk ini penting, iaitu Suruhanjaya REIT. Kali ini Cikgu kongsi bersama dengan tim iPro. Cikgu bertemu lagi dengan Cikgu Santai. Pada malam ini Cikgu Santai atau Cikgu Gani akan kongsikan satu tajuk. Tajuk yang mungkin kita dah faham, tajuk ini penting, iaitu Suruhanjaya REIT. Kali ini Cikgu kongsi bersama dengan tim iPro. Cikgu banyak gunakan nanti akan buku rujukan iPro kita. Sekarang kita sudah sampai siri yang ke-9. Jadi bila kita belajar ini, seperti biasa, kita dah tengok di SKP. Apa ada dalam di SKP, pelajar? Ya, dalam di SKP bab 9 dia kata apa? Cuba kita tengok betul-betul. 3 perkara ini. Kita bukan nak tengok nombor 1. Kita nak tengok nombor 2. Menghuraikan. Huraikan apa? Peranan Suruhanjaya REIT. Nama pun peranan. Dah tentulah kita kena tahu apa? Anggota, tugas. Itu nampak? Anggota, macam mana cara dia bekerja. Sebab pelajar akan menghuraikan peranan Suruhanjaya REIT. Pelajar akan dapat tahu apa? Kepentingan muafakat. Muafakat antara rakyat. Itu antara tugas dia. Nanti kita akan jumpa dalam Suruhanjaya REIT. Ada memorandum. Ada persidangan. Good. Bila kita dah faham di sini pelajar, kita kemahiran pun kita tahu, apa yang nak diajar pun kita baca. Dekat buku teks ada 2 muka surat saja. Jadi, kita tengok satu soalan sebelum kita pergi kepada buku iPro. Soalan yang cikgu sediakan ini pelajar. Ini soalan antara 3 perkara yang pelajar kena tahu. Bila kita belajar, bila kita nak jawab Suruhanjaya REIT. Cuba kita tengok ayat peranan. Peranan ialah fungsi, tugas. Ini tugas ni. Tugas. Ini tugas. Bila kita faham tugas, tahu juga anggota terlibat, kita boleh jawab. Sebab soalan pertama, 2 anggota Suruhanjaya REIT, 2 markah. Bila sebut Suruhanjaya REIT, kita jangan lupa dah Lord REIT. Jawapan pertama Lord REIT. Cikgu, jawapan kedua payah saya nak sampai orang putih ni. Ambil lah nama Hakim Abdul Hamid. Kita ambil Lord REIT. Hakim Abdul Hamid. Okey, selesai. Nyatakan ni kita bagi. Tugas Suruhanjaya. Tugas dia nak 2. Di mana tugas? Senaraikan di sini, anggota. Dia pergi sini. Yang ni dia pergi sini. Nampak dia takkan lari dah. Tugasnya kalau kita tengok, dia minta penduduk bagi cadangan. Penduduk boleh bagi memorandum. Itu nombor 1 pelajar. Cikgu tak ada zoom pun. Cikgu nampak. Mengadakan apa? Persidangan. Itu semua pelajar boleh tulis di sini dalam ayat lengkap. Sebab apa ayat lengkap? Sebab tak ada huruf Roman macam di atas. Okey, jelas Nombor 2. Perkara yang menjadi terma. Terma rujukan ni perkara utama. Tengok di sini. Ada 7 perkara utama. Mana paling mudah kita ingat? Berkaitan dengan kedudukan istimewa orang Melayu. Itu kita nampak. Sebab ini negeri yang majoriti Melayu pada waktu itu. Mana lagi yang senang kita ingat? Sudah tentu bila Melayu. Nombor 5. Berkaitan dengan jawatan yang di Pertuan Agong. Dah dapat 2 cikgu Ya. Bila sebut jawatan Pertuan Agong, Melayu, mesti ada nombor 4, Raja Melayu. Jadi, di sini kalau kita nak mudah, kita susun YDPA, Raja, dan 3, Hak. Jadi kita nampak di sini pelajar. Ya, nampak sangat senang.
Bila kita belajar ni, ini Suruhanjaya Read. Ada lagi. Ada lagi kita nak tengok. Kali ini ialah pada buku iPro kita. Tumpuan kita ialah pada buku iPro. Kita mulakan dengan Suruhanjaya Read. 9.2. Apakah nama lain bagi Suruhanjaya Read? Dia kata sini. Apakah nama lain bagi Suruhanjaya Read? Kita nampak sini. Suruhanjaya Read ialah Suruhanjaya apa? Apa tajuk yang kita belajar tadi? Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan, Perlembagaan Kemerdekaan. Nampak? Tapi tumpuan cikgu bukan hari ini, bukan soalan objektif. Mendapat persetujuan Raja-Raja, ada 4 soalan. Ini tak tahu, 8 pun tak tahu, 9 jangan tak tahu. Siapakah anggota Suruhanjaya Read? Tadi kita dah bagi tahu. Lord Read, cikgu. Lord Read. Lord Cabot. Baik. Tumpuan kita ialah pada soalan 9.2. Cuba pelajar tengok di sini, pelajar. Kita tengok soalan di sini. Apakah terma rujukan ataupun peranan Suruhanjaya Read? Kita nak ambil warna hitam. Dia kata terma ni kan. Peranan. Sama tak tadi? Suruhanjaya Read yang ada 3 tadi. Sama lah. Di sini dah ada jawapan. Dekat buku dah ada jawapan. Cuma pelajar kena kembangkan saja. Nampak tadi? Kita dah buat soalan tadi. Pun soalan yang sama. Kita nak kerajaan pusat yang kuat. Tapi kita tak ingat itu. Kita ingat yang di Pertuan Agong, Raja orang Melayu. Mana kita ambil? Melindungi Raja Melayu. Mencadangkan Ketua Negara yang di Pertuan Agong. Menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. 3 ni kita ambil. Sebab 3 ini dia akan bantu pelajar dan dapatlah 3 markah. Ingat ni. Cikgu ulang balik. Ini yang sedang kita ingat, cikgu. Ya. Ia di Pertuan Agong, Raja dan hak istimewa. Sama juga dengan soalan cikgu tunjuk tadi. Cikgu nak tunjuk bila soalan Suruhanjaya Read ni benda yang sama akan disoal. Apakah tugas Suruhanjaya Read? Tugas, nampak. Tadi cikgu kata memorandum kan? Cikgu kata penduduk boleh bagi pandangan. Ada persidangan. Kalau kita tengok sini, soalan dia kata jelaskan. Bila jelaskan, jawapan seelok-eloknya fakta, huraian, contoh. Kalau boleh. Jadi kalau kita jumpa di sini, ialah meminta cadangan penduduk. Ini fakta. Ini nombor 1 kita jumpa. Macam mana diminta? Penduduk boleh memberi cadangan sama ada secara lisan atau bertulis. Serta memorandum juga diterima. Dah dapat 3 markah. Kita nampak di situ. Dah dapat 3 markah. Jadi kita boleh masuk yang lain-lain lagi. Meneliti. Antara yang pelajar kena faham ialah nombor 1 tadi. Kalau kita nampak kan. Nombor 1 mana? Mana nombor 1 cikgu? Tadi yang cikgu tunjuk nombor 1 ni. Sini kan. Ada nombor 1 ni kan. Nombor 1 pelajar tengok. Okey, good. Kita patah balik. Kita tengok huraikan kepentingan. Dia tanya kepentingan. Bila dia tanya kepentingan pelajar, dia nak tahu kesan. Ini kesan. Kesan Suruhanjaya Read. Kan cikgu dah bagi tahu dalam kebat awal-awal tadi. Dia mewujudkan apa? Cikgu dah bagi tahu di awal-awal perkongsian tadi. Tengok balik. Kita tengok balik. Apa kita nampak di situ? Kepentingannya apa? Berjaya, permufakatan, kestabilan negara. Good. Kita dah dapat sedikit poin di situ untuk kita jawab. Bila penduduk bagi pandangan, kerakyatan penduduk lain pun diambil kira, maka dia akan wujudkan perpaduan kaum. Fakta. Kenapa perpaduan kaum? Kalau soalan tanya, huraian dia ialah fakta. Mungkin kita boleh panggil fakta ni perpaduan kaum. Kenapa perpaduan kaum? Huraian kita kerana negara kita ini masyarakat berbilang kaum. Contohnya, warna biru. Contohnya, bagi contoh. Melayu, Cina, India.
Secara tidak langsung, gabungan kaum ini akan memajukan ekonomi negara dan politik semakin stabil. Mungkin influence kita. Influence kita ialah ekonomi stabil. Ekonomi stabil pula. Ekonomi berkembang pesat. Ekonomi berkembang pesat. Politik stabil. Macam-macam pelajar. Kita boleh jawab. Jawapan ini sebagai panduan. Pelajar boleh gunakan apa saja cara untuk memahami. Ulang lagi. Dalam soalan jerit ada 3. Cikgu letak balik PowerPoint ini. Ada 3 perkara yang pelajar kena tahu. Cikgu ulang. Yang pertama ialah siapa yang merangka soalan jerit. Yang kedua ialah fungsi, tugas. Dan yang ketiga ialah peranan pelajar. Jadi bila kita belajar, kita baca, insya-Allah pelajar akan yakin bila kita jawab soalan, bila kita tahu apa kita nak baca. Okey, kita jumpa lagi dalam siri-siri selepas ini bersama dengan tim iPro, dengan Cikgu Santai Sejarah untuk kuasai sejarah SPM. Okey, bye-bye. Jaga diri masing-masing. Terima kasih.